Sabah merancang membuka semula pintu kepada pelancong asing dari zon hijau. Ada abarmu, saya Hikmah Juni. Sabah mempertimbangkan untuk membuka semula pintu kepada pelancong asing dari negara dikategorikan zon hijau mulai 1 September depan. Laporannya bersama Jennifer Michael. Our target of opening our door, target of opening our door to the international tourists is on September 1st this year. Yeah, because we observe in full Health Minister's advice. By then, if we are opening, and I had 2 meetings with the AirAsia boss, Tony Fernandez, and so we were planning on how we will open. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Kristina Liew berkata demikian selepas melawat pasar malam api-api semalam. Mengulas lanjut, beliau berkata pihaknya juga telah berbincang bersama Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan AirAsia, Tan Sri Tony Fernandez, untuk mengenal pasti negara-negara zon hijau. Sabah juga akan bekerjasama dengan negara luar secara kerajaan dengan kerajaan atau G2G untuk menarik kemasukan pelancong asing ke negeri ini. Looking forward to the full opening of the international sectors coming in, but we will be very selective. We'll be working with countries or provinces, if we talk about China, where there's green to green or government to government, isn't it? In that case, menurutnya, kebanyakan negara jiran seperti Thailand, Kemboja dan Singapura juga merancang untuk membuka pintu sempadan bermula bulan ini dan Ogos depan. Namun, demi keselamatan, pihaknya merancang untuk membuka pintu sempadan pada September ini. Tambah beliau, kerajaan Sabah mengalu-alukan kehadiran pelancong asing demi menjana semula ekonomi di negeri ini. Namun, keselamatan dan kesihatan rakyat sentiasa diutamakan. Pasar malam api-api yang dikunjungi Datuk Kristina ini antara destinasi pelancongan popular di Kota Kinabalu. Terletak di Jalan Gaya, pasar malam ini juga memberi peluang kepada usahawan tempatan untuk menjana pendapatan menerusi jualan pelbagai produk. Pembukaan semula pasar malam api-api selepas hampir 4 bulan ditutup adalah berita baik yang ditunggu-tunggu masyarakat Kota Kinabalu sama ada peniaga mahupun pengunjung. Ini kali pertama pasar api-api Night Market dibuka semula selepas ditutup 3 bulan ketika PKP dikuatkuasakan. Suasana ketika ini meriah dengan kehadiran pengunjung dari pelbagai kaum yang mematuhi SOP yang ditetapkan. Saya Jennifer Michael melaporkan untuk Pune Today dari api-api Night Market. Kundasang akan mengalami revolusi pertanian apabila kerajaan negeri memutuskan untuk menggunakan teknologi moden dalam sektor pertanian di kawasan tanah tinggi itu. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jun Suang berkata, pertanian konvensional telah merosakkan alam sekitar di Kundasang, antaranya hakisan tanah akibat penebangan hutan. Malahan, cuaca di Kundasang juga tidak sedingin seperti sebelum ini dan tanahnya semakin penuh dengan bahan kimia berbahaya. Jones berkata revolusi pertanian itu termasuk melaksanakan program perintis fertigasi di Taman Kekal Pengeluaran Makanan di Mesilau sebagai usaha untuk menyelesaikan masalah dihadapi petani dan masalah alam sekitar. Program perintis fertigasi itu dapat meningkatkan pendapatan petani dan pada masa sama mengelakkan pencemaran alam sekitar. Katanya kumpulan pertama daripada 8 peserta yang menyertai program perintis fertigasi secara konsisten berjaya memperoleh pendapatan 5 angka. 2 lagi kes positif COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini iaitu di Kota Kinabalu dan di Keningau. Ia melibatkan kes pra-pemedahan di Kota Kinabalu, manakala kes di Keningau melibatkan bukan warga negara yang baru kembali dari Pakistan. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah meningkat kepada 378 kes. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Frankie pun berkata, perkembangan itu menjadikan bilangan kes aktif di Sabah turut meningkat kepada 15 iaitu 6 di Kota Kinabalu dan 2 di Tuaran. Serta masing-masing 1 kes di Tawau, Sandakan, Keningau, Penampang, Kota Belud, Ranau dan Nabawan.
Semalam, kes baharu positif COVID-19 membabitkan petugas kesihatan yang pernah bertugas selama sebulan di pusat kuarantin Kota Kinabalu. Kes yang dikategorikan sebagai jangkitan tempatan itu telah dimasukkan ke ward hospital Queen Elizabeth. Semua kontak sekerja, serumah dan sosial pesakit telah dikenal pasti. Pengerusi Parti Keadilan Rakyat PKR Sabah, Datuk Christina Liew menegaskan Ranau tetap kuat dan utuh walaupun ketua cabangnya, Jonathan Yassin, bertindak keluar daripada parti itu untuk menyertai Perikatan Nasional Mac lalu. Sebaliknya, tidak ada yang melompat parti beramai-ramai mengikut jejak Jonathan kerana pemimpin dan anggota parti di Ranau tidak mahu menjadi katak politik. Mereka juga tidak mahu menggadaikan martabat perjuangan parti, katanya. Christina yang juga timbalan Ketua Menteri berkata demikian di Majlis Pembukaan Pejabat Baru PKR Ranau di Rumah Rehat Lohan Ranau Sabtu lalu. Beliau memuji Peter Sumping yang mengambil alih kepimpinan cabang Ranau dan usahanya untuk menjaga kubu serta memperkuatkan kedudukan bahagian berkenaan. Katanya sesiapa sahaja yang mahu menyertai PKR adalah dialu-alukan. Sementara itu, Christina mengingatkan mereka supaya sentiasa bersiap sedia menghadapi pilihan raya umum ke-15 atau kemungkinan berdepan dengan pilihan raya mengejut. Iron Man mendaki Gunung Kinabalu mungkin kedengaran agak pelik. Namun itulah cabaran yang disahut oleh seorang peminat cosplay, Johan Charles Jayasuriya, untuk menakluki puncak setinggi 4,095 meter itu dengan niat murni. Johan, 39 tahun, nekat mendaki Gunung Kinabalu dengan mengharungi perjalanan sejauh 8.7 km dari Timpohon Gate sambil memakai kostum lengkap Iron Man seberat 3 kg. Misi Iron Man ke puncak Kinabalu bertujuan membantu malim gunung yang terjejas akibat COVID-19. Namun pendakian kali ini hanya setakat ke stesen Sayat-Sayat di kilometer 7.5 kerana faktor cuaca tidak mengizinkan. Pendakian ke puncak tidak dapat diteruskan atas faktor keselamatan. Perjalanan Iron Man dan 8 rakannya termasuk kru dan DJ Era Sabah mengambil masa 6 jam 30 minit untuk tiba ke Panalaban dari Timpohon Gate. Penampilan Johan mendaki dengan kostum lengkap Iron Man turut menarik perhatian pendaki dan malim gunung semalam. Johan berkata walau tidak berjaya tiba ke puncak akibat faktor cuaca, namun impian mendaki Gunung Kinabalu dengan memakai kostum Iron Man tetap terlaksana dan itu adalah satu pencapaian buat dirinya. Sempena misi pendakian itu, Johan dan rakannya termasuk veteriner Dr. Randolph Paza menyampaikan bantuan bekalan makanan kepada 300 orang malim gunung yang berdaftar di bawah Persatuan Malim Gunung Sabah Jumaat lalu. Ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Dr. Randolph bersama Johan turut menyumbangkan bantuan bekalan makanan kepada golongan yang memerlukan di sekitar penampang. Seorang bekas anggota Tentera Laut di Raja Malaysia TLDM dilaporkan hilang selepas bot yang dinaiki bersama seorang rakannya karam di perairan Pulau Mabur dekat Sempunna semalam. Sebelum itu, Mangsa Mamur Ajay, 45 tahun, keluar memancing bersama Salimin Saludin, 44 tahun, Jumaat lalu sebelum bot mereka karam kira-kira 7 pagi semalam. Pengarah Zon Maritim Sempurna, Komander Maritim Norimi Hassan memaklumkan hanya Salimin berjaya ditemukan selamat oleh penduduk kampung ketika hanyut berhampiran Pulau Mabur. Ketika ini, operasi mencari dan menyelamat giat dilakukan Maritim Malaysia, Bomba dan TLDM di 5 sektor pencarian dengan keluasan 101 batu nautika persegi. Saya Hikmah Juni, Misamung Kavagu.